Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama saya, Cikgu Farahan, dan kita kini akan belajar mata pelajaran Pendidikan Kesihatan untuk murid khasnya tahun 5. Dan tajuk kita pada hari ini adalah tajuk pertama untuk tahun 5, iaitu kesihatan diri dan reproduktif. Dan yang paling menarik sekali adalah tajuk kita yang kecil, iaitu fokus kita pada hari ini mengenai sistem reproduktif manusia. Jadi sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid bolehlah bersedia dengan buku teks PJPK, Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan, tahun 5, muka surat 74. Alright, sementara murid bersedia membuka buku teks PJPK tahun 5 muka surat 74. Kita pergi dulu kepada objektif pembelajaran pada hari ini. Apa yang akan murid dapat setelah mengikuti video ini sehingga akhir adalah murid akan mengetahui sistem reproduktif lelaki dan perempuan. Menarik bukan? Apa itu sistem reproduktif? Ia berkaitan dengan bahagian kemaluan. Okey. Dan murid dapat menyatakan sistem reproduktif lelaki dan perempuan. Seperti yang kita tahu, kenapa saya asyik sebut lelaki dan perempuan? Seperti yang tertulis di dalam slide di sini. Okey. Sebab jantina manusia hanya ada dua sahaja, lelaki dan perempuan. Tiada jantina selain lelaki dan perempuan. Walaupun lelaki itu sedikit lembut, tetapi dia tetap lelaki, dan walaupun perempuan itu sifatnya keras, dia tetap seorang perempuan. Okey, kalau murid-murid lihat, oh mak saya menghalang gambar. Okey, murid lihat gambar yang berada di sini. Di sini adalah gambar proses pembesaran janin. Janin tu apa cikgu? Janin tu sebelum kamu dilahirkan menjadi bayi, kanak-kanak, inilah rupa-rupa kamu. Okey, saya harap murid telah pun bersedia dengan buku teks muka surat 74. Okey, kita pergi ke sistem reproduktif manusia. Okey, kita lihat pada buku teks muka surat 74. Okey, ini yang kita akan belajar. Satu muka surat sahaja untuk hari ini, iaitu mengenai kesihatan diri dan reproduktif. Tajuk kita, sistem reproduktif manusia. Murid-murid boleh baca petikan di dalam kotak berwarna kuning ini. Ataupun saya akan bacakan bersama-sama dengan murid. Sistem reproduktif manusia sangat istimewa kerana membolehkan manusia meneruskan zuriat mereka. Sistem reproduktif lelaki berbeza daripada sistem reproduktif perempuan. Kedua-dua sistem reproduktif ini akan matang apabila kanak-kanak lelaki dan perempuan mencapai akil baligh. Okey, apa itu akil baligh? Proses daripada kanak-kanak menjadi dewasa. Masih lagi murid-murid ingat? Murid-murid telah pun belajar mengenai akil baligh ini di tahun 4. Okay, kita lihat kepada keterangan yang telah pun saya ringkaskan. Sistem reproduktif manusia, poin yang pertama ini, penting untuk manusia meneruskan zuriat. Maksudnya penting untuk manusia sambung dia punya keturunan. Seperti kita tahu, kalau keturunan itu bersambung apabila adanya lahirnya anak. Okay, pasangan suami isteri itu keturunan dia akan bersambung apabila mereka mendapat anak. Okey, zuriat ni adalah keturunan. Okey, zuriat adalah anak. Jadi untuk meneruskan keturunan mereka, mereka memerlukan zuriat. Sama juga dengan kita semua. Okey, sistem reproduktif lelaki dan perempuan berbeza. Dah lelaki dan perempuan pun memang berbeza. Sudah tentulah sistem reproduktif lelaki dan perempuan berbeza. Nama pun berbeza. Masihkah murid ingat apakah nama alat kemaluan lelaki? Okey, apa nama dia? Bermula dengan huruf Z.
Okey, sistem reproduktif lelaki, alat kemaluan lelaki bernama zakar. Dan sistem reproduktif perempuan bermula dengan huruf F. Apa dia? Faraj. Okey. Alat kemaluan lelaki bernama zakar dan alat kemaluan perempuan bernama faraj. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang alat kemaluan itu. Okey, kita bukannya ingin bercakap kotor ataupun bercakap lucah, tetapi ini adalah pembelajaran. Saya harap murid-murid boleh membuka minda murid. Anggap ini sebagai ilmu untuk murid. Okey, sistem reproduktif yang akan matang ataupun berfungsi apabila kanak-kanak lelaki dan perempuan mencapai akil baligh. Okey, seperti yang saya ingatkan murid-murid sebentar tadi, akil baligh adalah proses di mana kanak-kanak menjadi dewasa. Okey, murid-murid telah pun belajar pada sebelum ini, lelaki apabila dia akil baligh apa yang akan berlaku dan perempuan apabila dia akil baligh apa yang akan berlaku. Yang paling pasti adalah pertumbuhan fizikal. Okey, sebagai contoh saya ingin ingatkan kembali kepada murid-murid, murid lelaki, manusia kanak-kanak lelaki apabila dia menjadi dewasa, badan dia akan mula membesar, akan mula tumbuh bulu di bahagian anggota badan dia, contohnya seperti misai, janggut, suara akan menjadi semakin garau, kasar. Untuk perempuan, pertumbuhan anggota tubuh badan seperti payudara, itu antara contoh perubahan yang berlaku apabila kanak-kanak perempuan menjadi perempuan dewasa ataupun dia datang haid. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, sistem reproduktif lelaki dahulu ya murid-murid. Kita lihat di sini. Di sini. Gambar ini merujuk kepada anggota tubuh badan di bahagian sini yang kita panggil kemaluan. Dan ini adalah zakar lelaki. Berbeza dengan perempuan bentuk dia. Saya tunjuk sekejap. Okey, berbeza alat kemaluan lelaki dan perempuan. Dan zakar adalah sistem reproduktif lelaki. Kita lihat dekat sini ada 3 saja murid perlu belajar pada hari ini. Yang pertama adalah testis. Ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu kita, bahasa pasar kita, telur. Okey, nama betul dia testis. Yang kedua, skrotum. Dia adalah lapisan yang berada di bahagian testis. Dan zakar. Okey, ini nama betul dia untuk alat kemaluan lelaki, bukannya batang, bukannya ataupun kote, bukan. Okey, nama dia adalah zakar. Ini ejaan dia. Okey, dan setiap bahagian ini mempunyai fungsi yang tersendiri. Okey, lepas ni kita akan pergi, tetapi saya ingin jelaskan dulu testis ni fungsi dia adalah untuk tempat pemprosesan sperma untuk lelaki, dan skrotum adalah alat untuk menjaga suhu testis ini. Sebab sperma ni dia nak hidup, dia bukannya boleh hidup di sebarang suhu. Dia boleh hidup pada suhu yang tertentu sahaja. Dan ini adalah zakar, tempat saluran air kencing keluar dan juga tempat laluan sperma keluar daripada anggota tubuh badan lelaki. Okey, nampak jelas gambar di sini? Okey, ini adalah testis. Atas dia ni adalah skrotum. Okey, dan juga di bahagian ini yang kamu biasa panggil batang ini adalah zakar. Okey, mesti murid-murid tertanya-tanya, gambar apa tu di bahagian atas saya ni? Okey, gambar di bahagian atas itu adalah gambar sperma yang telah pun kita besarkan, tengok melalui mikroskop. Ini adalah bentuk sperma kamu untuk murid lelaki. Okey, jelas? Okey, seterusnya kita pergi ke fungsi dia. Okey, seperti yang telah saya jelaskan sebentar tadi murid-murid. Okey, fungsi untuk sistem reproduktif lelaki masih lagi di bahagian muka surat 74. Fungsi dia adalah untuk testis, tempat penghasilan sperma. Okay, sperma manusia tu, sperma lelaki tu dihasilkan di dalam testis. Okay, yang kedua, skrotum. Okay, skrotum apa fungsi dia? Saya dah bagi tahu tadi, fungsi dia adalah untuk
menjaga suhu dari testis agar tetap optimal, iaitu di bawah suhu tubuh. Okey, tugas dia menjaga suhu. Kalau dia tak jaga suhu, nanti sperma ni akan rosak ataupun mati. Dan seterusnya ialah zakar. Zakar adalah saluran air kencing dan laluan sperma. Okey, kita lihat kepada gambar. Okey, daripada testis ini, sperma akan pergi lalu mengikut anak panah yang saya tunjukkan ini dan dia akan keluar melalui zakar. Okey, jelas? Okey, saya harap murid-murid jelas. Saya nampak murid-murid berminat walaupun saya tidak dapat lihat murid-murid. Saya tahu murid-murid berminat untuk belajar tentang tajuk ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada sistem reproduktif perempuan. Okey, kalau lelaki kita belajar 3 saja, tetapi perempuan hari ini kita belajar ada berapa tu? Okey, ada 4 je murid-murid, iaitu ovari, tiub falopio, uterus dan juga faraj. Okey, ini gambaran keratan alat kemaluan perempuan, alat sulit perempuan Okey, yang berada di kawasan sini dalam gambar ni. Okey, ini keratan rentas dia. Ini adalah ovari, tiub falopio, uterus dan faraj. Okey, berbeza kan? Okey, seperti yang saya katakan tadi, berbeza dan dia ada fungsi masing-masing juga seperti yang lelaki tadi. Ovari adalah, okey, kita lihat kepada nota yang telah pun saya hasilkan. Ovari adalah tempat penghasilan ovum. Okey, ini contoh ovum. Okey, telur, tempat penghasilan telur. Walaupun manusia melahirkan anak, tetapi ovari ini sebelum terjadinya anak tu, dia datang daripada telur yang dihasilkan daripada ovari. Okey, kemudian tiub falopio. Tiub falopio fungsi dia adalah tempat persenyawaan ovum. Okey, telur ni kita panggil ovum dan juga sperma. Sperma yang dimasukkan ke dalam alat sulit ini. Okey, dia masukkan ke dalam alat sulit ini. Sperma masuk daripada sini. Dia akan pergi. Persenyawaan akan berlaku di tiub falopio. Dan uterus. Apa itu uterus? Uterus atau bahasa mudah dia adalah rahim. Okey, rahim bukan nama murid, bukan nama orang, tapi kita panggil anggota bahagian tubuh badan ini adalah rahim. Dan ini adalah faraj. Okey, murid-murid boleh lihat ini adalah gambar ovum yang telah pun dibesarkan menggunakan mikroskop. Alright, jelas? Saya harap jelas. Okey, murid-murid perlu ingat juga ini sistem reproduktif perempuan ini. Okey, fungsi sistem reproduktif perempuan, dia ada fungsi juga seperti testis, skrotum dan juga zakar tadi. Murid-murid boleh baca dahulu. Okey, saya menghalang nampaknya. Okey, saya akan tepi sikit. Okey, ovari, bahagian sistem reproduktif perempuan, ovari fungsi dia adalah tempat penghasilan ovum. Ataupun kita panggil telur tadi. Okey, dan tiub falopio, fungsi dia tempat persenyawaan ovum dan sperma. Okey, ovum akan keluar daripada ovari, bergerak ke sini, sperma yang dimasukkan ke dalam tubuh badan perempuan akan bertemu di tiub falopio. Okey, uterus ataupun nama mudah dia rahim, tempat berlakunya proses penempelan. Apa itu proses penempelan? Okey, apabila sperma dan ovum telah pun bercantum di dalam kawasan tiub falopio ini, dia akan bergerak keluar balik dan melekat di bahagian uterus ni. Dia akan ada melekat di sini. Dan itulah sebab terjadinya haid. Okey, apabila tidak ada yang menempel, tidak ada ovum dan sperma yang berjaya menempel di bahagian rahim ini, sebab itulah setiap bulan perempuan yang dewasa dia akan mengalami haid, pendarahan haid, di mana daging yang tidak terjadi itu dia akan keluar melalui faraj perempuan. Dan faraj adalah tempat sperma dilepaskan oleh zakar. Okey, ini sensitif ya murid-murid.
Zakar akan berada di dalam faraj ini, dimasukkan dan sperma dilepaskan ke dalam faraj dan sperma akan bergerak melalui laluan ini pergi kepada uterus dan masuk kepada tiub falopio. Ini adalah pembelajaran untuk murid yang tidak tahu bagaimana proses terjadinya anak. Okey, macam mana mak ayah kamu menghasilkan adik kamu. Itu yang kamu belajar pada hari ini. Itulah fungsi sistem reproduktif untuk manusia. Saya harap jelas untuk murid. Kita kena ingat sekali lagi sebagai ulangan, sistem reproduktif lelaki ada 3, iaitu zakar, testis dan skrotum. Dan fungsinya, murid-murid lihat juga sistem reproduktif perempuan. Ada ovari, tiub falopio, uterus dan juga faraj. Dan apakah fungsinya, murid-murid perlu ingat supaya nanti kalau keluar dalam soalan ataupun ditanya, murid-murid boleh jawab. Ya? Okey. Sebenarnya gambar yang saya ambil tadi itu masih lagi gambar di dalam buku teks. Sama tak? Okey, tengok muka surat 74. Sama kan? Cuma saya menjelaskan lagi apa itu fungsi sistem reproduktif ini. Fungsi untuk setiap bahagian ini. Okey, sebelum kita tamat pembelajaran pada hari ini, latihan pengukuhan untuk murid supaya murid kekal ingat. Murid-murid perlulah salin latihan ini di dalam buku tulis pendidikan kesihatan. Senaraikan sistem reproduktif lelaki dan fungsinya. Ada 3. Kemudian senaraikan sistem reproduktif perempuan dan fungsinya. Ada 4. Saya lupa untuk buat 4 garis. Jadi tulis senaraikan semua sistem reproduktif tersebut. Semua bahagian sistem reproduktif tersebut. Jelas? Okey, itu saja yang kita belajar pada hari ini. Dan untuk pembelajaran yang akan datang, murid-murid akan belajar tentang persenyawaan dan proses pembesaran janin. Murid-murid boleh lihat ini adalah gambar di mana baby, proses sebelum baby terjadi, ini adalah kamu lah ni. Kita semua, bukan kamu, kita semua melalui proses ini. Sebelum baby tu keluar daripada perut ibu. Alright. Okey, itu saja daripada saya, Cikgu Farhan, untuk kelas pendidikan kesihatan pada hari ini, pada kali ini. Jadi, terima kasih kepada murid-murid ataupun penonton yang telah pun menyaksikan video ini daripada awal sehingga akhir. Saya harap murid-murid dan juga penonton dapat mempelajari sesuatu daripada pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan berhenti dahulu. Kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya. Jangan lupa untuk like dan share serta subscribe video channel YouTube saya. Itu sahaja daripada saya. Semoga semuanya selamat dan terlindung daripada COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.